Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ya? Salam cikgu, sihat. Alhamdulillah. Okey. Ya, akanlah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Okey, tak doa. Saya minta Saifullah. Saifullah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, baik. Terima kasih kepada Saifullah. Okey, baik. Okey. Hari ini kita masuk topik kita. Unit 14. Awak tak boleh nak ni. Kau surat? 103. Okey, sah. Okey, baik. Hari ini kita nak belajar dua benda. Yang pertama dengan tutur, yang kedua kita membaca. So, yang pertama muka surat 103 dan hari ini kita akan belajar berkenaan kita merespon terhadap maklumat yang terdapat dan kita memberi pertimbangan ataupun keputusan terhadap beberapa pilihan yang terdapat dalam petikan tersebutlah. Jadi sebelum kita nak masuk seterusnya, tengok, kita baca dulu petikan dan juga beberapa maklumat yang diberikan. Okey. Okey. Saya nak minta apa ada sini ya. Pada Zikri Zaki siapa? Zikri Zaki siapa? Zodi ya. Okey, silakan Zodi baca lawatan patriotik tu. Okey. Dengan Tugu Negara. Ini belah ni. Encik Nazri sekeluarga ingin mengadakan lawatan patriotik. Mereka melayari Instagram untuk mengetahui lokasi tersebut. Tugu Negara. Lokasi di Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Siap dibina pada 8 Februari 1996. Simbol memperingati perjuangan prajurit yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Okey, terima kasih Zuhdi. Soalnya saya silakan Syaifullah. Memorial Peristirahan Kemerdekaan. Lokasi di Jalan Para Musyawarah Bandar Hilir Melaka dibuka secara rasmi pada 31 Ogos 1985. Sebuah memorial yang menyimpan dokumen dan artefak berkaitan dengan kemerdekaan. Lagu apa tu?
Adik tengok, adik tengok. Adik tengok. Boy, kasar adik hang ni. Boy, Blackpink. Baik, okey. Soalnya Istana Negara. Imanina Kalisha. Ya, cikgu. Baca Istana Negara. Lokasi di Jalan Tunku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Digunakan secara rasmi pada 15 Disember 2011. Simbol kedaulatan negara dan Raja Perlembagaan kepada Raja dan Negara. Raja Berperlembagaan. Okey. Okey. Yang ni antaranya apa ni Cik Nazri dia ajak keluarga nak pergi macam cuti lah. Tapi cuti dia nak pergi melawat tempat-tempat yang berpatriotik. Tempat-tempat yang menimbulkan semangat cinta akan negara. Ini patriotik. Mereka melayari lah Instagram. Nampak Instagram. Instagram pun dalam bahasa Melayu pun kita menggunakan istilah Instagram. Nampak? Walaupun dalam bahasa Inggeris digunakan dalam kutip. Okay. So dalam IG pula kan. Dalam Instagram untuk mengetahui lokasi tersebut. So dia dapat 3 lah tempat. So yang pertama apa dia tu? Yang pertama apa dia? Ipil di sana. Tugu Negara. Okey. Memorial Kemerdekaan Istana Negara. Baik. Tengok sini. Lokasi dia letak dekat mana? Okey, yang pertama. Lokasi Tugu Negara terletak di Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Tak lawa pula warna biru. Okey. Dia warna merah. Okey. Lokasi dia Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Okey. Memorial Peristiharan Kemerdekaan letak di Jalan Parameswara Bandar Hilir Melaka. Dekat Melaka. Istana Negara terletak di Jalan Tunku Abdul Halim. Okey. Jalan Tunku Abdul Halim. Kat mana ni? Dekat Kuala Lumpur. Okey. Maklumat yang kedua. Yang pertama kamu dapat tahu bahawa yang pertama yang tempat dia ada 2 tempat. Ada 2 di KL kan? KL, 1 di Melaka. Maknanya 2 tempat ni jauh lah. KL ada 2, 1 lagi di Melaka. Nampak? Okey, yang kedua siap dibina, dia punya pembinaan dia siap dibina pada 8 Februari 1996. Kemudian yang ni Memorial Peristiwa Kemerdekaan ni dibuka secara rasmi pada 31 Ogos 1985. Okey. Istana Negara. Negara. Digunakan secara rasmi pada 15 Ogos. Lama juga nak buat Istana Negara ni ya. Okey. Ni bila dia ditubuhkan, bila disiapkan, bila dirasmikan. Ketiga-tiga tempat ni mempunyai pelbagai tujuan penubuhan dia dan juga simbol-simbol dia. No? So yang pertama, yang Tugu Negara ni simbol nak memperingati pejuang prajurit yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Okey. Memorial Peristiwa Kemerdekaan ni, tujuan penubuhan dia supaya sebuah tempat memorial yang menyimpan dokumen
dan artifak. Apa dah artifak? Dokumen ni macam buku, apa lagi? Surat-surat ataupun tulisan-tulisan lah membentuk dalam kertas. Artifak ni tentang apa? Siapa tahu artifak ni apa dia? Tak tahu. Artifak. Artifak apa dah? Artifak ni bahan-bahan sejarah yang disimpan sebagai bukti sejarah. Ya. Artifak ni bahan sejarah. Artifak ni bahan sejarah. Artifak sejarah. Contoh bahan artifak ni adalah artifak yang besar. Batu bersurat di Terengganu. Lagi apa? Ada lagi lah contoh keris yang disimpan. Apa lagi? Artifak-artifak yang digunakan dulu. Macam benda-benda tepak sirih. Apa lagi ya? Surat-surat surat undang-undang kanun dan sebagainya lah. Banyak artifak ni dia bentuk barang. Barang tu boleh lihat, boleh pegang. Dia benda yang dah berlaku sebelum ni kita simpan. Itu mengenai artifak. Tak semestinya barang, mungkin benda tu kertas ataupun kasut ke yang menjadi satu bahan sejarah. Nak mudah faham, contoh. Kamu dari kecil, kamu simpan kasut baby kamu. Mau kamu simpan. Yang ni kaki kamu ni. Masa kamu 6 bulan pakai kasut. Lepas tu mau kamu simpan dalam bilik stor. Kamu dah umur 20 lebih dah. Dah masuk umur 20 lebih, dah mengaji semua. Balik-balik ada simpan lagi artifak tu. Apa dah? Kasut baby masa kamu 6 bulan. Sejarah lah benda tu. Itu benda bersejarah. Artifak ni benda yang boleh digunakan sebagai bahan bukti secara bahan sejarah. Okey? Kalau artifak Rasulullah ni adalah macam rambut, lepas tu ada kasut, apa lagi ya? Tapak kaki, capan Nabi. Itu artifak-artifak katakan Rasulullah SAW. No? Istana negara ni simbol kedaulatan negara. Dia menyambangkan kedaulatan sesebuah negara. Dia bukan sahaja kita buat istana ni untuk paja tidur beradu, tapi dia nak melambangkan kepada negara tersebut inilah kehebatan sebuah sultan ataupun raja sebuah negara. Sebab orang dulu ataupun zaman-zaman dulu simbol kekuatan kerajaan terdahulu di zaman Cina, dinasti Cina lah. Kalau kamu tengok cerita-cerita Tamil pun kan. Bahubali apa kan. Dinasti dia tu, kerajaan India dah tu, kerajaan Hindu tu. Dia punya istana lagi besar. Nampak? Dia punya pintu gerbang saja pun besar. Lepas tu pula dia punya istana dah bukan kat bawah, duduk atas. Kau bayangkan dulu. Macam mana dia buat bangunan yang tinggi. Padahal tak ada crane pun. Crane tak ada, apa tak ada. Tapi buat bangunan tu tinggi. Sekali jumpa rakyat tu, dia duduk atas. Macam anjung atas lah. Rakyat duduk bawah. Tu tinggi. Ada lagi atas lagi. Ada bilik dia pula. Ada tempat nak perbicaraan. Tempat orang nak main berjumpa, nak mengadap. Banyak lah. Antara kehebatan. Bukan kerana nak menunjukkan dia membazir tak. Nak melambangkan simbol kekuatan sebuah negara tersebut. Ada yang istana. Besar. Contoh kamu tengok cerita Cina ke apa, cerita Tamil ke kan. Cerita apa, Tamil tu, Bahubali tu. Tahu Bahubali? Bahubali. Kamu tengok istana dia besar tak? Besar. Pintu gerbang dia besar. Tapi bukan Bahubali. Waktu tu Bahubali tu dia dah mati dah.
Lepas tu gimana satu lagi? Oh. Ada namakan Bahubali. Bahubali. Pandai dah puas dah. Okey, contohlah. Kan tak agungkan mereka. Maknanya adalah maknanya istana besar tu melambangkan kekuatan. Nampak? Dia bukan nak kata dia nak membazir duit, nak melambangkan kekuatan dan keutuhan sebuah negara. So orang nak pergi serang nampak, wish besar ah. Oh. Tengok pintu gerbang besar takut orang nak serang sebab terlalu kuat. Pintu gerbang pula ada pula sistem pertahanan dia. Bawah ada pasukan dia, atas ada pasukan manah dia. Lepas tu pula ada lagi pasukan di bawah ni ada pertahanan. Macam-macam lah dia punya hebat dia punya sistem pertahanan dia. Sebab dululah. Sebab orang dulu kamu tengok sejarah kan. Kerajaan Melayu dahulu, kerajaan Melaka, kerajaan di Kedah, kerajaan di Kelantan, contoh kerajaan di Kedah, Melayu di Kedah. Mereka buat istana sebagai kubu perang. Sebagai kubu perang. Apa? Yang ni simbolnya kekuatan sebuah kerajaan tersebut. Nak masuk istana tu besar. Pintu gerbang tu melambangkan kekuatan sebuah negara. Kalau kecil ya melekeh ya. Sebab tu pintu gerbang istana dia besar. Bukan sebab dia nak pergi saja kecil. Kalau pasal pintu besar rumah kita pun tak apa. Dia nak. Tapi apa? Sebab nak menunjukkan kekuatan sebuah negeri ataupun kerajaan ketika itu. Okey, faham ah? Lambang kedaulatan dan perlembagaan. Okey. Seterusnya. Jadi ada perbualan antara Encik Nasri dan Afifi, Azrul, Asnita. So 1, 2, 3, 4 orang. So maknanya ada 4 orang perbualan tersebut. Jadi kita nak minta 4 orang. Okey. Siapa tadi Encik Nasri? Wih, kalut nyampah. Encik Nasri ada ni. Encik Nasri ada ni. Afifi. Dah. Afifi, Amir. Azrul, Fatihah, Azrul yang lelaki ya. Azrul, Furqan, Asnita, Alia, Fatihah Alia. Cik Nasri, Arni, Afifi, tadi siapa? Afifi, Amir, Azrul, Furqan, Asnita, Alia. Okey. Buat sekali jawapan sekali ya. Boleh? Okey, silakan. Mula dengan Cik Nazri. Selamat petang semua. Adakah kamu telah mengenal pasti lokasi yang ada nilai sejarah dan patriotisme dalam Instagram? Kuat sikit Amir. Tiga ayam maklumat dan gambar yang diberi dan lokasi yang ada sejarah dan Okey. Azrul. Bukan. Furqan ke tak? Izinkan abang memberi pandangan. Kita tidak boleh pergi serentak. Itu maklumat. Kamu tambah lagi. Pergi ke tiga tempat serentak.
tiga tempat serentak. Apa kata kita pergi ke Apa kata kita pergi ke Istana Negara untuk melihat apa? Mercu mercu kebanggaan rakyat kemudian dan kemudian kita pergi ke Tugu Negara untuk mengenang jasa. jasa pejuang keamanan. Baik, terima kasih. Hasnita. Pada pendapat kakak, baik juga jika kita ke Malaka untuk Apa? Melaka ada apa? melihat pengisytiharan kemerdekaan. Okey, baik juga Melaka untuk melihat pameran Memorial pengisytiharan kemerdekaan. okey. Afifi, Pada pendapat adik pula kita boleh kita boleh bah. Nah, cepat. Nampak adik tak Mina? Nak pergi semua boleh, ini boleh. Macam mana? Afifi. Amir, kita boleh pergi ke Tugu Negara. Jam Negara Ke Tugu Negara kerana dapat apa? Dapat memperingati kerana tempat memperingati perjuangan prajurit prajurit yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Okey. Seterusnya. Encik Nasri. Apa nak buat pesan dia? Baiklah anak-anak, ayah bangga kerana kamu semua berminat ke tempat ke bersejarah. tempat bersejarah kerana Siapa? Kerana dapat menaikkan betul. Menaikkan semangat apa ada ni? Cinta akan negara. Walau bagaimanapun keputusan ayah ialah Apa dia? Ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi semua ke? Ayah nak pergi satu ke? Macam mana? Macam mana?
Kita akan melawat ke Kita akan melawat ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. So, dalam perjalanan pulang, Dalam perjalanan pulang, kita akan singgah kita akan singgah ke ke Melaka. Melaka. Alasan ayah, Alasan ayah, pula kita dapat berehat kita dapat melihat apa? Di Melaka di dengan Melaka lebih lama dengan lebih lama dan melawat tempat yang menarik di dan sana. melawat tempat yang bersejarah. Okey. Nak-nak ni ramai-ramai lah. Terima kasih ayah. Okey, baik. So, tengok tadi apa ni ayah dia alasan Afifi jadi kan? Afifi bala apa tadi? Tanya, sudahkah kamu mengenal pasti lokasi dan nilai sejarah dan patriotisme dalam Instagram? Sudah ayah, maklumat dan gambar yang diberikan apa? Sini amat jelas dan apa? Dan mudah difahami. Kan? Okey. Kedua pula, Adrul abang ni kata pula, jika abang menjadi pandangan, kita tidak boleh pergi ke tempat tersebut, ke tempat ketiga-tiga. Assalamualaikum cikgu. Ketiga tempat, salam. Serentak. Ketiga-tiga tempat serentak. Abang tanya. Apa kata Ketiga empat serentak. kita pergi ke Istana Negara untuk melihat mercu, mercu tanda kebanggaan rakyat. Kemudian kita pergi ke Tengku Negara untuk mengenang jasa para pejuang keamanan. Okey. Kakak pula bagi pandangan. Pada pendapat kakak, baik juga kita pergi ke Melaka untuk melihat bahan pameran dan artifak bersejarah. Okay, Afifi kita balik. Pada pendapat adik pula, kita boleh pergi ke tiga tempat. Sebab kerana ketiga tempat itu merupakan bahan tempat-tempat yang bersejarah. Jadi, so ayah dia buat keputusan. Ayah bangga dengan kamu semua berminat ke tempat sejarah. Kerana tempat tersebut boleh menaikkan semangat cinta akan negara. Walau bagaimanapun ayah ialah kita ke Kuala Lumpur dulu. Daripada nak ke KL dulu. Lepas tu turun ke Melaka. Turun ke Melaka. Alasannya, bila kita pergi KL, turun ke Melaka, sebelum balik ke Johor balik, kita boleh duduk dalam mos je lah dekat Melaka. Bukanlah kita pergi tempat, masalah kita boleh pergi tempat lain. Melaka dia banyak tempat-tempat syok. Itulah keputusan dia. Apa keputusan pun,
pulang pada kamu lah. Kamu kena memberikan alasan tersebut. Contoh, saya kata kita pergi KL je lah sebab nanti kita itu betul lah. Saya kata tak payahlah kita pergi ke KL sebab di sana kita ada adik kakak saudara sana. Kita boleh tidur kat sana. Contoh kan, alasan saya dah. Boleh juga. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Cuma ada alasan kamu membuat pertimbangan. Tak semestinya salah tak. Apa jawapan kamu pun betul. Cuma alasan kamu apa dia? Betul? Walau bagaimanapun saya ialah kita ke Melaka sahaja. Di sana kita ada rumah saudara kita di sana. Kita boleh menginap di rumah saudara dan boleh melawat saudara mara di Melaka. Contohlah macam tu. Dia punya kaedah jawapan dia. Tak ada salah, tak ada yang betul. Yang penting jawapan tu dan juga sebabnya kenapa. No? Okey, faham semua? Okey, kalau faham, Faham. kita pergi ke surat-suratnya. Okey. Ya, ni tu nak tunjuk video. Kamu tengok video ni. Sana. Siap tunjuk video sana. Ini kamu tengok lah, elok. Betul apa cikgu? Ada kaitan dengan kita punya apa? Soalan. Latihan. Okey, baiklah semua. Jadi, topik pelajaran kita pada hari ini iaitu unit 14, Sayangi Malaysia. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertandingan video patriotik. Baiklah, sebelum cikgu teruskan sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu nak bagi tahu dulu objektif yang kamu akan capai sepanjang kita menjalani sesi PDPR pada hari ini. Baiklah, yang pertama, supaya kamu semua dapat membaca secara mentalis poster pertandingan video patriotik dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, supaya kamu dapat menyatakan 3 maklumat yang terdapat dalam pertandingan video patriotik untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Jadi, semua boleh faham objektif yang kita akan capai pada hari ini? Okey, semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 iaitu pada halaman 104 yang mempunyai tajuk Pertandingan Video Patriotik. Sebab kita akan menggunakan buku teks sebagai bahan PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah semua. Ini merupakan poster pertandingan video patriotik iaitu pada halaman 104 dalam buku teks Bahasa Melayu. Okey, jadi Afifi, Kaijun dan Tinesh ingin menyertai pertandingan video patriotik. Mereka merujuk poster pertandingan dalam laman sesawang rasmi penganjur. Okey, baiklah. Jadi yang cikgu paparkan ini merupakan poster pertandingan video patriotik. Sebelum kita teruskan, cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu semua baca dulu tentang poster pertandingan video patriotik ini secara mentalis, iaitu bacaan secara senyap. Dia terbagi kepada 2 kategori, iaitu kategori A yang merangkumi murid berkumpulan di bawah usia 18 tahun. Yang kedua adalah kategori B, iaitu murid berkumpulan di bawah usia 14 tahun. Jadi kalau kamu ingin menyertainya, kamu adalah kategori B. Okey, yang syarat yang kedua adalah pilih satu tajuk video dan karya mestilah asli dan mempunyai unsur kreatif. Syarat pertandingan yang ketiga adalah hasil karya tidak boleh menyentuh isu sensitif seperti isu perkauman, agama dan juga bangsa. Jadi ada 3 syarat-syarat pertandingan untuk menyertai pertandingan video patriotik.
Okey, mari kita lihat pula gambar kotak yang sebelah tu, iaitu tema video. Tema video patriotik kepada peserta yang ingin sertai ini adalah patriotik dan kenegaraan. Dan had masa video untuk kamu buat video tu tidak melebihi 5 minit. Okey, jadi untuk menyertai pertandingan video patriotik ni juga, pihak penganjur telah menyediakan 4 tajuk yang boleh digunakan untuk membuat video, iaitu yang pertama adalah jalur gemilang yang merangkumi cara menghormati jalur gemilang dan memartabatkan penggunaan jalur gemilang. Yang kedua adalah tokoh di hatiku yang merangkumi tokoh sukan dan tokoh budaya. Yang ketiga, tajuk Demi Negara Tercinta, iaitu merangkumi tanggungjawab sebagai murid dan tanggungjawab sebagai pekerja. Dan tajuk yang keempat adalah Sayangi Malaysiaku yang merangkumi kebersihan dan juga perpaduan. Jadi, syarat untuk menyertai pertandingan video patriotik ini, peserta perlu memilih antara 4 tajuk ini untuk dijadikan video, sama ada Jalur Gemilang, Tokoh di Hatiku, Demi Negara Tercinta ataupun Sayangi Malaysiaku. Jadi, itu saja poster pertandingan video patriotik, iaitu maklumat-maklumat yang Afifi, Kaijun dan Tinesh dapat untuk menyertai pertandingan video patriotik tersebut. Baiklah, mari kita lihat pula dialog yang ada di bawah poster ni dalam buku teks kamu, iaitu terdapat 3 orang pelajar lelaki. Okey, yang paling kiri tu itu Afifi, yang tengah tu Kaijun dan yang tepi tu Tinesh. Jadi mereka ni sedang berbual tentang pertandingan video patriotik berdasarkan poster yang mereka lihat tadi. Jadi mari kita baca dulu sepintas lalu dialog mereka. Yang pertama iaitu Afifi berkata, setelah membaca maklumat pertandingan pada poster ini, apakah pilihan tajuk yang sesuai untuk video kumpulan kita nanti? Jadi, Kaijun akan menjawab ada beberapa pilihan tajuk dan perinciannya. Kemudian Afifi pula menjawab, oleh itu kita sepakat memilih tajuk. Dan Tinesh pula berkata, benar Kaijun, saya berpendapat bahawa tajuk ini sesuai kerana... Okey, mari kita bincang tentang dialog-dialog yang sesuai diisi di dalam dialog Afifi, Kaijun dan juga Tinesh. Okay, baiklah semua, mari kita tengok dulu satu persatu dialog mereka, iaitu kita mulakan dulu dialog antara Afifi dan juga Kaijun. Iaitu Afifi bercakap, setelah membaca maklumat pertandingan pada poster ini, apakah pilihan tajuk yang sesuai untuk video kumpulan kita nanti? Jadi, Kaijun pun menjawab, ada beberapa pilihan tajuk dan perinciannya tempat kosong. Okey, baiklah, kamu rasa dekat mana jawapan yang kita boleh dapat untuk melengkapkan dialog Kaijun tersebut? Jadi, mari kita kenal pasti dulu kata kunci yang terdapat dalam dialog Kaijun, iaitu pilihan tajuk. Kata kunci dia adalah pilihan tajuk. Kamu boleh merujuk semula poster pertandingan video patriotik tersebut, iaitu ada 4 tajuk yang diberi oleh pihak penganjur, iaitu Jalur Gemilang, Tokoh di Hatiku, Demi Negara Tercinta dan juga Sayangi Malaysiaku. Jadi itulah jawapan yang sesuai untuk melengkapkan dialog Kaijun. Kerana Kaijun mengatakan tentang pilihan tajuk yang dianjurkan oleh pihak penganjur pertandingan video patriotik tersebut. Jadi dialog Kaijun ini akan menjadi, iaitu ada beberapa pilihan tajuk dan perinciannya, iaitu Jalur Gemilang, Tokoh di Hatiku, Demi Negara Tercinta dan Sayangi Malaysiaku. Iaitu tajuk-tajuk ini terdapat dalam poster pertandingan video patriotik yang kita telah pun baca tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula dialog Afifi dan juga Tinesh. Okey, kita tengok dulu dialog Afifi. Iaitu Afifi cakap, oleh itu kita sepakat memilih tajuk. Okey, jadi tadi Kaijun telah pun menyatakan 4 tajuk yang terdapat dalam poster pertandingan video patriotik tersebut. Iaitu Jalur Gemilang,
tokoh di hatiku, demi negara tercinta dan juga sayangi Malaysiaku. Okey, jadi di sini untuk melengkapkan dialog Afifi, kamu semua bebas untuk memilih mana-mana tajuk antara 4 yang terdapat dalam pertandingan video patriotik tersebut. Jadi kalau ikut jawapan cikgu akan memilih tajuk jalur gemilang. Jadi dialog Afifi akan menjadi, oleh itu kita sepakat memilih tajuk jalur gemilang. Okey, mari kita lihat pula dialog Teenage. Okey, Teenage pun berkata, benar Kaijun, saya berpendapat bahawa tajuk jalur gemilang sesuai kerana seperti yang cikgu cakap tadi, kamu boleh pilih mana-mana tajuk antara 4 tersebut. Okey, jadi setiap tajuk yang kamu pilih tersebut mestilah ada sebab. Sebab kenapa kamu hendak pilih tajuk jalur gemilang ni. Okey, jadi kalau macam yang cikgu pilih adalah tajuk jalur gemilang. Sebabnya adalah, sebelum tu kita tengok dulu kata kunci. Kata kunci dia adalah berpendapat bahawa tajuk jalur gemilang sesuai kerana, iaitu kamu perlu menyatakan sebab kenapa kamu pilih tajuk tersebut. Okey, kalau kamu pilih jalur gemilang, kamu boleh lihat balik poster pertandingan video patriotik tersebut, iaitu ada cara menghormati jalur gemilang, memartabatkan penggunaan jalur gemilang. Okey, baiklah, kita tengok semula dialog Teenage yang sudah lengkap ni. Okey, jadi berdasarkan tadi kita dah pilih jalur gemilang kan. Dan kita dah pun pilih sebab dia. Sebab dia tu kita boleh rujuk dekat poster pertandingan video patriotik ini. Iaitu saya berpendapat bahawa tajuk jalur gemilang sesuai kerana penonton akan mengetahui cara menghormati jalur gemilang dan memartabatkan penggunaan jalur gemilang. Okey, jadi ini adalah sebab kenapa Kaijun, Afifi dan juga Teenage memilih tajuk jalur gemilang. Jadi kamu semua tidak semestinya akan memilih tajuk jalur gemilang. Kamu boleh pilih tajuk tokoh di hatiku, demi negara tercinta ataupun sayangi Malaysiaku dan nyatakan sebab kenapa kamu memilih tajuk-tajuk tersebut. Okey, sebab dia tu kamu boleh dapatkan dalam poster pertandingan video patriotik ini. Dan jadikan satu ayat yang lengkap untuk melengkapkan dialog Teenage. Jadi itu Baik, baik. Okey. Faham tadi? Faham. Alhamdulillah. So hari ini telah settle belajar berkenaan dengan respon dan juga membaca. Seterusnya latihan. Baik. Tak ada. Okey, latihan kita. Dekat dengan tempat yang masuk tadi, sebelah Google Meet tu. So klik dekat latihan unit 14 yang ingin Malaysia. Kita nampak inilah slide ni. So yang ni kamu dah bincang tadi, boleh buatlah. Apa kita terang tadi. Yang ni kamu pilih. Contoh kamu pilih tajuk apa? Jalur gemilang. Saya pilih jalur gemilang kerana apa? Sekian. Betul. Itulah, sebab kalau kamu pilih tajuk lain, kamu kena nyatakan kenapa kamu pilih tajuk video ni. Okey? Itu saja. Boleh. Ada persoalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, nak habiskan kelas. Sebelum kita habis kelas, kita nak ambil gambar dulu. Okey, buka kamera. Hai, gambar. Ambil gambar nasyid tu lah.
Rindu nasyid ah. Ha, Meh. Rindu nak nasyid ah.